Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini kita akan membincangkan bab 7, graf gerakan bagi matematik tingkatan 4 KSSM. Subtopik 7.1, graf jarak melawan masa. Standard pembelajaran yang pertama ialah melukis graf jarak melawan masa. Kita akan membincangkan contoh 1, buku teks muka surat 184. Soalan. Azrin bercita-cita untuk menjadi seorang pelumba basikal dan berhasrat mengharumkan nama Malaysia di pentas dunia seperti Azizul Hasni Awang, jago lumba basikal trek negara. Ia bercadang untuk menyertai pertandingan berbasikal peringkat daerah Krian. Ia bertekad untuk menjalani latihan selama 2 jam setiap hari. Jadual di bawah menunjukkan jarak yang dilalui dan masa yang diambil oleh Azrin semasa latihan. Soalan, lukis graf jarak melawan masa berdasarkan jadual di atas. Okey, jadi dekat sini dia beri masa dan juga jarak. Masa ni 120 minit bersamaan 2 jam latihan Azrin setiap hari. Okey, jadi berdasarkan data ini kita akan lukiskan graf. Okey, jadi sebelum kita lukiskan graf, cikgu nak buat sedikit pengenalan kepada awak. Kita nak lukis graf jarak melawan masa. Okey, jadi untuk pengetahuan pelajar, jarak ini merupakan paksi Y dan masa ini dia duduk dekat paksi X. Okey, jadi daripada data yang dia beri, masa ini adalah paksi X. Jadi kita buat sedikit nota dekat sini, masa paksi X. Dan jarak ialah paksi Y. Okey, jadi langkah penyelesaian adalah seperti berikut. Jadi langkah pertama, pilih skala yang sesuai bagi mewakili jarak dan masa yang diberikan. Okey, jadi pilih skala yang sesuai. Berdasarkan masa yang diberi, cikgu dapati dia guna sifir 30, 0, 30, 60, 90, 120. Jadi dekat sini saya buat keputusan, saya nak guna 2 kotak mewakili 30 unit. Okey, bagi jarak pula dia guna sifir 10. 0, 10, 20, 30, 40. Jadi dekat sini cikgu nak buat 2 kotak mewakili 10 unit bagi paksi Y. Okey, jadi daripada data ni terus cikgu lukis dekat skala dia dekat graf dekat sebelah kanan ni. Jadi 0 untuk paksi X 0, 2 kotak 30, tambah 2 kotak lagi 60, 2 kotak lagi 90 dan 120. Okey, jadi cikgu labelkan ini ialah paksi X untuk masa. Unit dia adalah minit. Untuk paksi Y pula, cikgu nak guna sifir 10 tadi. Jadi 10, 20, 30 dan juga 40. Labelkan paksi Y kita adalah jarak. Unit dia adalah kilometer. Okey, step pertama selesai. Kita akan buat step kedua iaitu kita akan plotkan. Okey, jadi untuk plotkan, macam biasa, X0, Y0, X0, Y0, X30, Y10 dan seterusnya. Okey, jadi cikgu harap pelajar dah tak ada masalah nak plotkan ni. 0, 0, sini kedudukan dia. 30, 10. Jadi sini kedudukan dia dan seterusnya 60, 20. Okey, jadi cikgu ambil pen, cikgu pun plotkan dia. Okey, 30, 10, 60, 20. 90, 30 dan akhir sekali 120, 40. Okey, jadi langkah yang terakhir ialah sambungkan titik-titik yang diplot dengan menggunakan pembaris untuk memperoleh graf jarak dan jarak melawan masa seperti di sebelah. Okey, jadi kita akan sambungkan dia dengan menggunakan pembaris. Okey, jadi cikgu dah sambungkan ni. Gambar yang cikgu sambung ni tak cantik sebab tak guna pembaris. Okey, jadi tengok contoh seperti buku teks. Ini contoh buku teks sangat cantik, tegak macam ni. Nanti kalau awak lukis pun tegak macam ni. Okey, jadi dah siap. Inilah graf jarak melawan masa. Okey, contoh 3. Buku teks muka surat 185. Jaswinder Singh mengambil bahagian dalam acara merentas desa sejauh 8 km yang dianjurkan oleh pihak sekolah semasa Hari Sukan Negara. Diberi hubungan antara jarak dan masa larian dari garis penamat ialah S sama dengan 8 tolak 1/5 T.
Okey, jadi cikgu nampak ini data yang dia beri, saya highlightkan. Dengan keadaan S ialah jarak dalam kilometer dan T ialah masa dalam minit. Lukis graf jarak melawan masa yang mewakili larian Jaswin The Sing untuk tempoh 0 hingga 40 minit. Okey, jadi dia beri dekat sini beberapa data dan kita kena lukiskan graf jarak melawan masa. Okey, jadi seperti yang pelajar tahu, graf jarak melawan masa ni dia adalah graf garis lurus. Okey, jadi bila nak lukis graf garis lurus, kita kena bina jadual nilai apabila dia beri persamaan. Okey, kita akan binakan jadual nilai dia. Okey, jadual nilai yang pertama, bahagian atas. Cikgu nak isi T mewakili minit. T tu masa mewakili minit dan S mewakili jarak dalam unit kilometer. Okey, dia beri julat kita tadi daripada 0 hingga 40. Okey, jadi cara nak selesaikan dia, mula-mula pelajar salin dulu persamaan dia. S sama dengan 8 tolak 1/5 T. Okey, kita nak dapat nilai S dan T ni, kena teka dulu. Kena letak dulu nilai T ni apa-apa nilai pun boleh daripada 0 hingga 40. Okey, jadi cikgu nak ambil 0 dengan 40 sebab tu paling senang nak kira nanti. Okay, jadi apabila T kosong dan apabila T tu sama dengan 40. Macam biasa kita gantikan dalam persamaan. Apabila T sama dengan kosong, S sama dengan 8 tolak 1/5 darab dengan kosong, kita akan dapat nilai dia adalah 8. Okay, jadi T kosong, S 8. Isi dekat sini S 8. Seterusnya, apabila T sama dengan 40, kita gantikan nilai S sama dengan 8 tolak 1/5 darabkan dengan 40. Kita akan dapat nilai X. S dia kosong. Boleh tekan kalkulator. Okey, jadi cantik kita dah dapat dua koordinat. Koordinat pertama 08 dan koordinat kedua 40, 0. Okey, jadi untuk lukis garis lurus, kita ingat balik step yang tadi tu yang kita sharekan sebelum ni. Step pertama ialah kita akan pilih skala dia. Tentukan skala. Step kedua kita akan plot. Step ketiga kita akan lukis graf dia. Okey, jadi kita akan tengok skala 0, 40. Minit ni mesti paksi X. Ni paksi X, ni paksi Y. Jarak paksi Y. Okey, jadi 0, 40 cikgu nak pakai dua kotak. Saya nak pakai dua kotak 10 unit. Yang ni pula saya pakai dua kotak 2 unit. Okey pelajar, tak kisah ya awak nak guna skala apa, tak sama dengan cikgu pun tak apa. Selagi gambar awak betul dan dalam kawasan graf tu. Okay, jadi untuk X kosong, 10, 20, 30 dan 40. X kita ialah mewakili masa dalam unit minit. Okey, seterusnya. Sini pakai sipir 2. 2, 4, 6 dan 8. Dia punya labelkan dia jarak dalam unit kilometer. Okey, kemudian plotkan 08. 08 di sini dan 40 kosong di sini. Okey, ambil pembaris sambungkan dia. Okey, jadi cikgu dah siap sambungkan. Jadi macam gambar cikgu ni. Okey, kita akan tengok jawapan dari buku teks. Ni cikgu kongsikan jawapan daripada buku teks. Kita boleh tengok dia punya garisan garis lurus ni cantik. Inilah graf jarak melawan masa. Okey, seterusnya standard pembelajaran kedua dalam video ini ialah mentafsir graf jarak melawan masa dan menguraikan gerakan berdasarkan graf tersebut. Okey, ini kita akan mentafsir graf jarak melawan masa. Dekat sini cikgu ada dua jenis graf, yang pertama dan yang kedua. Okey, jadi saya letaklah satu situasi. Untuk gambar yang pertama ni,
katakan ada sebuah bas. Okey, bas ni dia menuju daripada O pergi ke S. Okay, jadi macam mana cara kita nak tengok? Okey, bas ni dia mula berjalan daripada O, dia menuju ke S. Okey, di sini. O, S. Daripada O pergi ke S. Okey, seterusnya. O. O ni adalah tempat mulanya perjalanan bagi bas tersebut. Dan akhirnya pada titik C ni. Ni mula, ni akhirnya. Okey, apa yang berlaku sepanjang perjalanan tersebut ialah, okey, daripada O pergi A, ada kecerunan di sini. Maksudnya dekat sini kita akan dapat dia punya laju. Semakin bertambah jarak, semakin bertambah masa. Okey, jadi kita boleh kira lajunya daripada sini. Okey, seterusnya, perhatikan. Daripada titik A ke titik B, jarak tidak bertambah. Jarak tidak bertambah tetapi masa bertambah. Ini menunjukkan bas ini dia pada kawasan AB ni dia berhenti. Bas itu berhenti ataupun kenderaan itu kita boleh katakan sebagai pegun. Okey, kemudian bas meneruskan perjalanan daripada B ke C. Okey, awak boleh tengok jarak dia semakin bertambah dan masa dia bertambah. Akhirnya dia tiba ke destinasi. Okey, jadi ni untuk gambar yang pertama. Untuk gambar yang kedua pula, ada dua cerita di sini. Ni pergi dia, kemudian ni balik dia. Sebab dia ada patah balik dekat sini. Okey, katakan destinasi dia masih sama daripada O pergi S. Okey, jadi untuk cerita kedua ni, mungkin cikgu nak cerita tentang Ali. Ali bawa basikal. Okey, jadi Ali ni dia bawa basikal daripada bandar O pergi bandar S. Okey, jadi ni O, dia pergi S. Okey, jadi O pergi S. Dia berlaku, ada kecerunan di sini, maknanya ada berlaku laju di sini. Okey, jadi cikgu kata dekat sini dia pergi. Ali pergi. Okey, daripada P pergi Q, mungkin Ali berehat sekejap ataupun dia buat apa-apa urusan, dia berhenti. Jarak tak bertambah tapi masa bertambah. Jadi dekat kawasan ni kita boleh kata dia berhenti. Ataupun dia pegun. Basikal dia tu pegun lah. Okey, kemudian daripada Q pergi R, ni kita kata dia balik. Dia pergi kemudian dia balik. Dia patah balik. Okey, jadi inilah cerita dia. Dia pergi, kemudian dia berhenti dan dia patah balik. Jarak dia pergi sama dengan jarak balik. Okey, jadi kita akan tengok contoh yang seterusnya. Jadi sebelum kita menyelesaikan masalah, dekat sini cikgu nak tekankan beberapa formula. Okey, yang pertama formula bagi laju. Laju sama dengan jarak bagi masa atau laju sama dengan jarak akhir tolak jarak awal dibahagikan dengan masa akhir tolak masa awal. Okey, seterusnya rumus yang kita kena tahu ialah laju purata. Okey, formula dia ialah jumlah jarak yang dilalui bahagi dengan jumlah masa yang diambil. Okey, yang ketiga kecerunan. Kecerunan ni sebenarnya dia mewakili apa? Dia mewakili laju. Okey, jadi kalau kita kira kecerunan, kita boleh dapat laju juga. Okey, jarak mencancang bahagikan dengan jarak mengupuk. Okey, ini adalah tiga formula yang akan digunakan dalam penyelesaian masalah bab ini. Okey, jadi kita pergi ke contoh 5, buku teks muka surat 188. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan gerakan sebuah kereta untuk tempoh 4.5 jam. Okey, jadi kita ada graf jarak melawan masa. Okey, soalan pertama, tentukan tempoh masa kereta berada dalam keadaan pegun. Okey, berdasarkan perbincangan kita tahu, keadaan pegun adalah keadaan mendatar macam ni. Maksudnya, masa bertambah tapi jarak tak bertambah. Okey, bila kita rujuk graf, di sini adalah keadaan pegun tersebut. Maknanya kereta tu berhenti. Okey, jadi nak dapat keadaan pegun punya masa, ambil masa akhir, tolakkan dengan masa awal dia. Jadi soalan A1. Tempoh masa pegun sama dengan 3 tolak 2 sama dengan 1 jam. 1 jam kereta tu berhenti. Okey, jadi untuk soalan kedua pula, dia minta laju kereta sejam yang pertama. Okey, jadi masalah kita kat sini, dia kata sejam yang pertama. Bila kita rujuk, sejam yang pertama, jarak dia tak ada. Okey, jadi cikgu tunjuk sikit lah.
Di sini kan. Ni sejam yang pertama. Jarak tak ada. Bila tak ada jarak, kita tak boleh cari dia punya laju. Tetapi, untuk soalan ini, sejam yang pertama ni dia berkongsi kecerunan dengan 2 jam yang pertama. Maksudnya dia punya laju adalah sama kerana kecerunan dia sama. Okey, jadi dekat sini cikgu boleh buat kesimpulan. Laju dia sama dengan kecerunan dia. Sejam ke 2 jam sama sebab dia punya garis lurus adalah sama. Okey, jadi untuk soalan nombor 2, penyelesaian dia adalah laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, jarak cikgu adalah 150. Okey, 2 jam ni jarak dia 150, masa dia adalah 2. Okey, jadi 150 bahagi dengan 2 dapat 75 km per jam. Okey, jadi siap. Kemudian kita akan buat soalan B. Huraikan gerakan kereta untuk tempoh 90 minit yang terakhir. Okey, jadi rujuk rajah 90 minit yang terakhir daripada sini sampai sini. Mana cikgu tahu? Okey, caranya adalah saya tahu dekat sini 4.5. 4.5 tolakkan dengan 3, cikgu dapat 1.5. 1.5 jam ni maksudnya 1 jam setengah. Maknanya dia 90 minit. Okay, jadi manakah kawasan yang kita nak kira dia punya laju? Di sini. Kita nak uraikan dia. Jadi di sini cikgu tahu yang ni adalah awal dia. Yang ini adalah akhir dia. Okay, jadi kita akan tulis formula. Laju sama dengan jarak akhir tolak jarak awal bahagi dengan masa akhir tolak dengan masa awal. Okey, kita rujuk pada graf. Jarak akhir dia adalah 270. Jarak awal dia adalah 150. Gantikan sahaja. Okay, jadi 270 tolak dengan 150 bahagikan dengan masa dia keseluruhan tadi adalah 4.5. Akhir tolak dengan awal 3. Kemudian tekankan kalkulator, kita dapat jawapannya adalah 80 km per jam. Okey, jadi adakah ini yang soalan nak? Soalan minta kita huraikan gerakan kereta untuk tempoh 90 minit yang terakhir. Jadi yang terbaik adalah buat ayat. Cikgu kongsikan jawapan daripada buku teks. Kereta bergerak sejauh 120 km. Mana tahu 120? Daripada sini sampai sini. 270 tolak dengan 150, kita dapat 120. Okey, jadi dengan sejauh 120 km dengan kelajuan 80 km per jam, ini kita dapat daripada kira-kira kita tadi, bagi tempoh 90 minit yang terakhir. Okey, jadi ayat ni terpulang kepada pelajar untuk bentukkan ayat tu yang mana dulu kemudian atau yang mana dulu awal atau akhir, tak kisah. Ikut kreativiti masing-masing. Yang penting dia punya point tu ada, iaitu jarak dia, masa dia dan juga kelajuan dia. Okey, jadi kita akan beralih pada contoh 6 buku teks muka surat 189. Sahana berbasikal ke pejabat pos untuk menghantar kad ucapan Hari Raya Aidilfitri kepada kawan karibnya. Graf jarak melawan masa di sebelah menunjukkan perjalanan pergi dan balik Sahana dari rumahnya ke pejabat pos. Okey, jadi daripada data ni cikgu boleh keluarkan dia pergi kemudian dia balik. Dari rumahnya ke pejabat pos. Okey, jadi pada rajah saya buat sedikit nota. Yang ni dia pergi. Kemudian yang ni dia balik. Graf tu lah. Okey, jadi yang ni rumah Sahana. Yang ini nombor 2 ni adalah pejabat pos. Maknanya daripada rumah Sahana ke pejabat pos adalah 2 km. Okay, jadi soalan A1, jumlah jarak. Senang sangat. Jumlah jarak sama dengan, okey, pergi 2 km. Tambah dengan balik 2 km juga. Okey, jadi dapat 4 km, itu adalah jumlah perjalanan, keseluruhan perjalanan Sahana punya jarak. Okey, jadi A1 dah settle, dah selesai. A2 pula.
Nilai T jika sahana berbasikal dengan kelajuan 8 km per jam ke pejabat pos. Okey, jadi situasi ni terbalik. Dia dengki kita sikit kat sini. Dia bagi laju. Okey, tapi dia minta nilai T. T tu dekat mana? T tu di sini. Kita tak tahu T tu berapa nilai dia. Okey, jadi sebab dia beri laju, kita gantikan dalam rumus laju. Dia tengah cerita dekat perjalanan pergi ke pejabat pos. Sebab dia kata ke pejabat pos, jadi dia tengah cerita untuk pergi ke pejabat pos ni. Jadi cikgu gantikan dalam rumus laju sama dengan jarak bahagi masa. Okey, laju dia dah beri 8. Saya gantikan laju ni 8. Ni soalan bagi. Kemudian jarak dia 2 km pergi. Masa tak tahu berapa lama kan, kita anggap dia sebagai X. Daripada 9.20 pagi ni sampai T tak tahu berapa lama, cikgu anggap sebagai X. Okay, jadi kemudian saya pindahkan tempat X dengan 8. Okay, cikgu dapat X tersebut ialah 0.25 jam. 0.25 jam ni bersamaan dengan 15 minit. Okay, jadi macam mana nak dapat? Awak boleh tukarkan dia 1/4 darab 60 minit. Dapatlah 15 minit. Okey, jadi dah siap ke belum siap lagi? Kerana soalan minta nilai T. T tu dia dalam unit sistem 24 jam. Jadi nak dapat T 09.20 pagi tu, pagi dia keluar rumah tu, tambahkan dengan 15 minit. Okey, jadi awak akan dapat nilai T adalah, cikgu tulis elok-elok sekejap. Tambah 15 minit, kita akan dapat 0935. Jadi nilai T ni adalah 0935. Okey, jadi kita dah siap soalan A2. Kita akan buat soalan B pula. Huraikan perjalanan sahana dari pejabat pos ke rumahnya. Okey, jadi bila dia kata dari pejabat pos ke rumahnya, maknanya grafnya adalah graf balik ni. Okey, dia minta kita huraikan, buat macam tadi. Kita kira dia punya laju dulu. Okey, jadi laju sama dengan jarak bahagi masa. Jarak balik adalah 2. Masa balik, yang ni ada sikit pening kat sini. Awak kena tolakkan 10.10. Okay, jadi 10.10 pagi awak tolakkan dengan 9.50 pagi. Kemudian awak kena bahagikan dengan 60. Kalau siapa yang macam pening-pening tu awak boleh fikir. Daripada 9.50 sehingga 10.10 berapa minit. Okey, jadi awak fikir, awak tahu dia adalah 20 minit. Okey, kemudian sebab dia dalam sistem 24 jam, awak bagi dengan 60. Okey, jadi kita akan dapat 1/3 kat sini. Jadi cikgu dapat 1/3, cikgu gantikan. Laju 2 bahagi dengan 1/3 jam. Okay, jadi dapat nilai tekan di kalkulator, dapat nilai 6 km per jam. Okay, jadi dah siap ke? Belum siap lagi, kita kena buat ayat dia. Okay, jadi apa ayat dia? Sahana berbasikal sejauh 2 km dalam tempoh 20 minit dengan kelajuan 6 km per jam. Okey, jadi buatlah ayat macam mana pun, janji dekat situ awak cerita tentang laju dia, jarak dia 2 km dan masa dia selama 20 minit. Okey, baiklah. Seterusnya contoh 7 buku teks muka surat 189. Puan Zabedah ingin melawat kawannya yang tinggal di Pemuar. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan Puan Zabedah dengan kereta dari Segamat ke Muar melalui Tangkak. Okey, jadi dekat sini awak boleh nampak dia mula dengan Segamat, kemudian dia sampai Tangkak. Okey, jadi S ni Tangkak ni. Okey, kemudian dia teruskan ke Muar. Adakah Puan Zabedah berhenti? Tak ada. Kerana tak ada kawasan mendata dekat graf ini. Okey, jadi soalan pertama, hitung laju purata perjalanan Puan Zabedah dari Segamat ke Muar. Okey, bila dia kata laju purata, maksudnya dekat sini jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Ni memang rumus kita.
Laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi jumlah masa. Okey, jadi kita akan buat sama-sama soalan A. Berdasarkan graf ni, kita tahu jumlah jarak Puan Zabidah ialah 80. Okey, jadi kita gantikan pada kita punya pengiraan. Jumlah jarak kita adalah 80, bahagikan dengan jumlah masa 1.5. Okey, jadi senang sangat kita dapat nilai dia adalah 53 1/3 kilometer per jam. Maksudnya setiap 1 jam Puan Zabidah bergerak 53 1/3 kilometer. Okey, jadi kita dah siap soalan A. Kita akan buat soalan B. Ni soalan A tadi. Jika kadar perubahan jarak terhadap masa kereta dari Segamat ke Tangkak ialah 50 km per jam, hitung jarak antara Tangkak dan Muar dalam kilometer. Okey, jadi dekat sini saya nampak data yang dibagi kadar perubahan jarak. Kadar perubahan jarak tu maksudnya laju lah. Okey, jadi kadar perubahan jarak yang dia beri ialah 50 km daripada Segamat ke Tangkak. Okey, jadi manakah Segamat ke Tangkak? Yang cikgu colourkan biru ni. Okey, jadi berapa lajunya? Lajunya ialah 50 km. Apa soalan nak? Soalan nak jarak daripada Muar ke Tangkak. Ini berapa? Jadi tugas pertama kita kena tahu S berapa dulu. Okey, jadi gunakan data yang dia dah bagi. Jadi kita akan buat pengiraan dekat sini. B. Laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Okey, laju kita diberi 50. Jarak kita adalah S, tak tahu. Dan masa kita adalah 1 jam. Okey, jadi kita dapat dekat sini S sama dengan 50 darabkan dengan 1. Awak akan dapat 50 sama dengan S sama dengan 50. Senang je. Jadi S kita adalah 50. Soalan nak jarak daripada Muar ke Tangkak. Okey, jadi nak dapat jarak Muar ke Tangkak, 80 tolakkan saja dengan 50. Okey, jadi jarak Muar ke Tangkak sama dengan 80 tolakkan dengan 50 akan dapat 30 km. Okey, jadi itu jawapan soalan B. Lagi soalan C, huraikan gerakan kereta dari Segamat ke Muar. Ceritanya daripada Segamat dia sampai Muar, dia minta kita huraikan. Okey, jadi macam tadi, buat ayat lagi. Kereta bergerak sejauh 80 km. Okey, jadi dia cerita tentang jarak dulu, 80 km. Dalam tempoh 1.5 jam. Okey, jadi daripada sini sampai sini 1,5 jam. Dengan laju purata 53 1/3 km per jam. Yang ni dapat daripada mana? Yang ini dia dapat daripada soalan A tadi. Okey, jadi buat ayat dah siap. Okey, jadi kawan-kawan kita masuk standard pembelajaran ketiga dalam video ini, iaitu standard pembelajaran yang terakhir, menyelesaikan masalah yang melibatkan graf jarak melawan masa. Okey, ini contoh 8, buku teks muka surat 191. Graf jarak melawan masa yang tidak lengkap di sebelah menunjukkan perjalanan Encik Tan dari Seremban ke Lumut. Okey, jadi ini Seremban, dia berhenti kat Rawang, sambung kat Lumut. Maknanya graf ni tak lengkap lagi. Encik Tan berhenti di Rawang untuk makan tengah hari dan rehat seketika sebelum meneruskan perjalanannya ke Lumut. Jadi soalan A, jika laju purata Encik Tan dari Seremban ke Rawang ialah 66.2/3 km per jam, hitung jarak di antara Seremban dan Rawang. Okey, jadi ini Seremban, ni Rawang, jarak dia tak ada. R ni tak ada nilai dia. Soalan minta kita cari. Okey, soalan dia bagi kita laju purata ni bukan suka-suka. Jadi dia bagi kita mesti ada sebabnya. Dia bagi laju purata dia 66.2/3. Dan dia minta kita jarak dia. R ni berapa. Okey, jadi semua data kita dah ada. Kita gantikan dalam persamaan. Jadi cikgu pun tuliskan dia. Laju purata sama dengan jumlah jarak bahagikan dengan jumlah masa.
Jadi kita akan gantikan laju purata dia 66 2/3. Jumlah jarak dia tak tahu. Okay, jadi cikgu boleh anggap jarak dia sebagai R. Sebab ikut soalan ni jarak dia R. Jadi cikgu gantikan R. Dibahagikan dengan jumlah masa dia. Okay, jadi jumlah masa dia di sini. 1.5 jam. Okay, jadi gantikan saja 1.5. Ni pindah sebelah akan jadi darab. R sama dengan 66 2/3 darab dengan 1.5. Jadi kita akan dapat R sama dengan 100. Okey, jadi jarak dia adalah 100 kilometer. Okey, jadi dah siap. R ni berapa? R ni 100. Okey, jadi cikgu ulang. Dia beri kita laju purata. Kita gantikan dalam rumus. Okey, laju purata sama dengan 66 2/3. Gantikan jumlah jarak yang tak tahu iaitu R. Kemudian jumlah masa dia adalah 1 jam 1.5 jam. Sebab 1 jam setengah. Okey, kemudian buat linear. 1/5 pindah sebelah jadi operasi darab. Dapatlah R tu sama dengan 100. Okey, kita akan buat soalan B dulu. Soalan B. Diberi bahawa jarak di antara Seremban dengan Lumut ialah 300 km. Okey, jadi kita balik kepada cerita Encik Tan ni. Okey, jadi ni Seremban. Dia berhenti Rawang. Kemudian dia nak pergi Lumut. Okey, jadi dia kata jarak daripada Seremban tu pergi Lumut adalah 300 kilometer. Okey, jadi kalau cikgu sambung graf yang atas ni, kita tahu akhirnya sekali dia akan sampai 300 kilometer untuk jarak dia. Okey, seterusnya Encik Tan memandu dengan laju purata 80 km per jam. Okey, jadi dia bagi data lagi 80 km untuk sampai daripada Lumut ke Rawang. Daripada Lumut ke Rawang, jarak dia, laju purata dia adalah 80 km per jam. Okey, jadi kenapa dia bagi kita laju purata ni? Kerana supaya kita boleh kira masa perjalanan daripada Rawang ke Lumut tersebut. Kita nak kira masa dia. Okey, jadi gantikan dalam formula. Laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Jumlah jarak kita, laju purata kita adalah 80. Jumlah jarak kita adalah 200. Mana cikgu tahu dekat sini 200? Sebab keseluruhan perjalanan adalah 300. Daripada Rawang pergi ke Lumut berapa ratus. Jadi awak kena tolakkan 300 dengan 100 ni, awak akan dapat nilai dia 200. Ni jarak daripada Rawang pergi Lumut. Okay, jadi cikgu gantikan 200 bahagikan dengan jumlah masa. Jumlah masa saya tak tahu, jadi saya nak anggap dia sebagai X. Okey, jadi saya perkan dengan X. X sama dengan 200 bahagikan dengan 80. Tukar tempat dia. Okey, jadi kira-kira dapat 2.5 jam. Okey, jadi jarak dia, masa dia adalah 2.5 jam. Dari mana? Daripada Rawang ke Lumut. Rawang ke Lumut 2.5 jam. Okey, jadi soalan kita. Lengkapkan graf jarak melawan masa yang diberikan bagi mewakili keseluruhan perjalanan Encik Tan. Okey, jadi bila awak cek Seremban pergi Rawang, berhenti. Kemudian Rawang pergi ke Lumut, gambar tu tak lengkap, graf ni tak lengkap. Okey, jadi tugas kita kena lengkapkan dia. Kita tahu daripada Rawang ke Lumut, jarak masa dia adalah 2.5 jam. Okay, jadi dekat sini cikgu tambah. Tadi kan sampai 2 jam setengah je kan. Saya tambah lagi 2 jam setengah, dia akan berakhir pada 5. Kenapa? Sebab ni 2.5 ni. Ni 2.5. Tambahkan dengan 2.5 lagi, dapat daripada sini. Okey, jadi kita akan berakhir dengan 5. Masa dia 5 jam keseluruhan perjalanan dia. Jadi sambungkan saja graf tersebut sampai ke 300 ni. Jadi lukis cantik-cantik, awak akan dapat grafnya seperti berikut. Inilah graf dia. Sambungkan daripada
daripada Rawang punya berhenti ni, terus pergi Lumut. Selama 5 jam, dia punya jarak keseluruhan adalah 300. Okey, jadi inilah penyelesaian jawapan dia. Okey, contoh 9 buku teks muka surat 192. Ini adalah contoh terakhir bagi video ini. Graf jarak masa di sebelah menunjukkan perjalanan dua buah kereta di antara Kuala Lipis dan Cameron Highland. Okey, jadi dekat sini kita boleh kata yang ni Kuala Lipis dan akhir dia adalah Cameron Highland. Okey, graf PBQ. Kita tengok mana PBQ. PBQ mewakili perjalanan Encik Manaf bersama keluarganya dari Cameron Highland ke Kuala Lipis. Okey, jadi warna hijau, graf warna hijau ni adalah graf untuk Encik Manaf daripada Cameron Highland ke Kuala Lipis untuk menghadiri perkahwinan sepupunya. Okey, jadi graf OABC pula. Kita tengok ni OABC mewakili perjalanan keluarga Encik Raven. Okey, jadi yang OABC ni Encik Raven. Yang warna pink tu. Encik Raven. Dari Kuala Lipis ke Cameron Highland untuk bercuti. Okey, jadi soalan A. Diberi kadar perubahan jarak terhadap masa bagi OA dan BC adalah sama. Hitung nilai T. Okey, jadi kawan-kawan, kadar perubahan jarak. Kadar perubahan jarak ini adalah laju. Okey, jadi dia kata laju OA sama dengan laju BC. Okay, jadi cikgu pun buat. Laju OA sama dengan laju BC. Okey, jadi kita tengok OA mana. Jadi OA di sini sama dengan BC. Di sini. Laju dia adalah sama. Okey, jadi laju. Rumus dia adalah jarak bahagi dengan masa. Okey, bagi OA, jumlah jarak dia adalah 65 ditolakkan dengan kosong. Jadi dia dapat laju OA 65 tolak kosong dibahagikan dengan masa dia. Masa dia adalah 52. Samakan dengan laju BC. Okey, jadi BC di mana? BC di sini. Akhir dia punya laju adalah 135. Awal dia punya laju, bukan laju, jarak. Awal dia punya jarak ialah 65. Okey, jadi cikgu gantikan. Jarak akhir dia adalah 135. Tolakkan dengan jarak awal dia 65. Dibahagikan dengan masa dia. Dekat sini masa dia ada, kita tak tahu T ni. Jadi T tolak 77. T tolak 77. Sebab kita nak tahu jumlah keseluruhan masa daripada B pergi C. Jadi gantikan T tolak 77. Okey, jadi dekat sini kita akan buat linear. Cikgu naikkan atas T tolak 77 ni. T tolak 77 naik tempat atas. Jadi 135 tolakkan dengan 65. Okey, jadi 135 tolak 65 kita dapat 70 didarabkan dengan 52. Mana datang 52 ni? 52 naik atas. Jadi darab. Bahagi jadi darab. Okey, jadi dibahagikan dengan 65. Okey, 65 tu dari mana? 65 tu daripada sini. 65 tolak kosong, turun bawah. Okey, jadi tekan kalkulator. T tolak 77 sama dengan 56. Okey, seterusnya T tolak 77 sama dengan 56. T sama dengan 56 tambah 77. T sama dengan, okey, buat tekan kalkulator dapat 133. Okey, maka siaplah. Inilah jawapan kita. Hitung nilai T. Berapakah nilai T? 133 minit. Okey, jadi kita akan buat soalan B. Baiklah, laju purata perjalanan Encik Manaf ialah 72 km per jam. Okey, jadi ni graf Encik Manaf. Laju purata dia adalah 72 km per jam. Dia bagi laju purata dulu. Okey, hitung beza masa dalam minit kedua-dua perjalanan untuk sampai ke destinasi masing-masing. Okey, jadi dekat sini maksudnya adalah masa perjalanan Encik Manaf kena tolakkan dengan Encik Raven.
kena dapatkan waktu kedua-duanya. Masa untuk Encik Manaf dan Encik Raven tiba. Okey, jadi kita rujuk graf. Bagi Encik Raven, ni graf yang warna biru ni Encik Raven punya graf. Kita tahu masa dia yang diambil untuk perjalanan ialah 133. Tadi kita dah kira. T itu adalah 133. Okey, jadi cikgu tulis kat sini. Masa Encik Raven, masa perjalanan Encik Raven ialah 133. Masa perjalanan Encik Manaf. Okey, kita rujuk graf lagi. Okey, ni graf Encik Manaf masa dia punya perjalanan adalah tak ada nilai. Okey, jadi bila tak ada nilai kat sini, cikgu anggap dia sebagai X. Saya anggap sini X. Cik Manaf sampai minit dia adalah X. Okey, jadi tak tahu, cikgu ganti dia X. Okey, untuk dapat beza, kita kena tolakkan. Tapi masa Encik Manaf tak ada, dia mesti ada kaitan dengan data yang dia beri. Okay, jadi soalan dah beri data 72 km per jam itu ialah laju purata. Okay, jadi kawan-kawan jangan pening, gantikan sahaja. Jadi laju purata sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okay, jadi laju purata dia dah tahu 72, gantikan jumlah jarak dia. Okey, daripada soalan kita tahu jumlah perjalanan jumlah jarak dia adalah 135. Jadi gantikan 135 dibahagikan dengan masa. Dekat sini kena hati-hati. Sebab masa ni kita akan buat X perkan dengan 60. Kenapa cikgu bahagikan dengan 60? Sebab masa X ini dalam minit sedangkan dia punya laju purata yang dia beri dalam unit jam. Jadi buat je X per 60. Jangan pening-pening kepala waktu. Okey, kemudian tukar tempat dia. Jadi X per 60 sama dengan 135 dibahagikan dengan 72. Okey, jadi bahagikan dengan 72. Okey, seterusnya X sama dengan 135 per 72 darabkan dengan 60. Okey, 60 ni kan kat bawah, dia pindah sebelah, dia jadi darab. Okey, jadi tekan kalkulator, awak akan dapat nilai dia adalah 112.5. Jadi X 112.5. Okey, jadi nilai X masa perjalanan Encik Manaf ialah 112.5. Gantikan. Okay, jadi berbalik kepada soalan nak beza masa. Apabila soalan nak beza masa, kita kena tolakkan dia. Okay, jadi beza masa sama dengan cikgu tulis dulu, beza masa sama dengan 133 tolak dengan 112.5. Kita akan dapat nilai dia adalah 20.5 minit. Okey. Jadi siap. Okey, jadi terima kasih kerana menonton. Habis bahagian pertama bagi bab ini, graf jarak melawan masa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.